kita melihat bahawa ramai jemaah-jemaah, khususnya jemaah haji, jemaah umrah, mereka telah mewujudkan satu istilah, satu ibadah yang baru sebenarnya, iaitu solat hormat waktu. Apa artinya solat hormat waktu? Ini lihat dia, solat yang didirikan dalam keadaan yang tidak mengizinkan, iaitu tidak mengizinkan untuk mereka berdiri, berjemaah, apatah lagi berjemaah, mereka tidak dapat mengerjakan salat sebegitu. Sebaliknya, mereka terpaksa mendirikan salat dalam keadaan yang terpaksa, seperti dalam kata terbang tadi. Tapi itulah, mereka mewujudkan satu istilah, iaitu solat hormat waktu ni. Maka akhirnya mereka kata, tak boleh solat dalam kata terbang, tak boleh solat dalam kereta api. Maka kalau mereka lewatkan daripada awal waktu sehingga ke pertengahan waktunya atau di hujung waktunya, jadi mereka solat ketika dah keluar daripada kereta terbang atau keluar daripada kereta api dan waktu solat masih ada lagi, itu tak ada masalah. Tapi sebesar-besar masalahnya adalah mereka melewatkan waktu solat tu sehingga terkeluar waktu. Mereka tahu bahawa perjalanan ini akan memakan masa berjam-jam, merentasi waktu beberapa waktu salat barangkali, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak atau waktu subuh. Jadi mereka dengan sengaja membiarkan waktu berlalu. Tapi kerana mereka merasa bahawa ada yang tak kena, tak boleh jadi kita duduk je dalam kereta terbang. Nak solat tak boleh, tapi biar duduk diam je, buat tak ada benda, tak boleh juga. Jadi kita buat solat hormat waktu. Apa artinya solat hormat waktu? Mereka dirikan solat seadanya, maknanya dalam keadaan mereka duduk, maknanya rukuk pun tak sempurna, apatah lagi sujud ataupun duduk di antara dua sujud tu, tak ada, kerana keadaan tak mengizinkan. Mereka solat dalam keadaan macam tu. Akhirnya apabila mereka keluar daripada kapal terbang atau keluar daripada kereta api dan sebagainya, mereka ulang balik solat yang mereka telah terlepas tadi. Mereka qada, mereka istilahkan itu sebagai qada. Ini solat hormat waktu. Maksudnya solat yang didirikan dalam kapal terbang atau kereta api tadi itu mereka anggap sebagai tak sah. Kerana itu mereka ulang balik. Tapi kalau macam tu kenapa buat? Ini soalan cukup mahal. Kenapa buat? Untuk hormat pada waktu, supaya jangan kita biarkan waktu solat tu berlalu tanpa kita buat apa-apa. Itu tak betul juga dia kata. Tapi kita kata dua-dua tak betul. Engkau biar waktu berlalu tanpa kau solat, memang tak betul. Dan engkau solat dengan istilah hormat waktu, lalu engkau ulang balik bila kau keluar daripada kapal terbang atau kereta api, itu pun tak betul. Kerana apa yang pasti, tidak ada petunjuk daripada nas ataupun amalan salafus salih, generasi awal umat Islam, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tak pernah ada mereka buat macam tu. Bahkan kita mendapati bahawa perbuatan mereka, solat dengan istilah hormat waktu, lalu mereka ulang balik solat dengan istilah qada di luar waktu, menyalahi tuntutan syarak untuk kita tetap salat dalam waktu. Tuntutan supaya kita menjaga salat yang kita nak dirikan itu dalam waktunya. Seperti mana dalam firman Allah, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat, yang diwajibkan ke atas orang yang beriman telah ditetapkan waktu-waktunya. Satu. Yang keduanya, perbuatan kita menganggap bahawa salat yang kita dirikan dalam keadaan kita tak mampu untuk berdiri
dan kita tak mampu untuk nak tunaikan rukun-rukun solat yang lain seperti rukuk dan sujud sebagai tak sah kerana kita sekadar solat dalam keadaan duduk, ini juga menyalahi nas-nas syarak, prinsip-prinsip umum syarak yang menuntut supaya kita menunaikan sesuatu itu sekadar yang kita mampu. Syarak tidak pernah menuntut supaya kita melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Seperti mana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak membebankan seorang hamba itu kecuali dengan apa yang dimampu. Maka hakikatnya kalau kita lihat, apa yang perlu untuk kita lakukan adalah kita kerjakan solat tu dalam waktu, dan kita kerjakan semampu kita, sekadar yang mampu, ya, walaupun dalam keadaan duduk. Bahkan kita kata walaupun dalam keadaan tak mampu untuk kita nak menghadap kepada kiblat, kerana kita mendapati bahawa syarak sentiasa memberi laluan keluar, jalan keluar untuk memudahkan, ya, sesuatu ibadah yang nak dikerjakan. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa jalisan. Salatlah dengan keadaan berdiri, kalau tak mampu duduk, kalau tak mampu baring, ya. Begitu juga seperti mana dalam kalau tak mampu nak wuduk, kita melihat bahawa syarak sentiasa memberi jalan keluar. Kalau tak mampu wuduk, tayamum. Dan tidak ada istilah sampai ke tahap, dan kita melihat tak adalah sampai ke tahap orang tu tak boleh nak wuduk dan tak boleh tayamum. Itu memang jarang-jarang sekali lah, ya. Ya. Maka kesimpulan kita kata tidak ada istilah, ya, salat hormat waktu. Bahkan perbuatan mereka menganggap, perbuatan mereka membiarkan, sekiranya mereka membiarkan, ya, waktu berlalu tanpa mereka salat. Kalau mereka salat dengan istilah hormat waktu, kita kata niat itu perlu diperbetulkan, bahawa itulah salat yang sahnya, tak perlu diulang, ya. Tapi lebih parah kalau seorang itu menganggap bahawa kalau disolat dalam keadaan macam tu, dalam keadaan duduk saja, tak sah, dan dia membiarkan sampai waktu berlalu dan dia dengan tanggapan dia boleh qada. Kita kata ini lagi parah. Kerana seperti mana yang kita telah jelaskan sebelum ni, hakikatnya tidak ada keuzuran untuk seorang itu membiarkan waktu solat berlalu tanpa disolat, kecuali dua keuzuran, iaitu terlupa dan tidur. Ini dalam keadaan mata terlihat terjaga je, lepas tu dia biar waktu berlalu, ya, atas alasan tak boleh berdiri, itu bukan satu keuzuran, ya. Bahkan engkau duduk dalam keadaan macam tu, hakikatnya itu satu keuzuran, ya, yang diterima syarak. Maka kita kata kalau engkau qada, hakikatnya dia tidak akan tertunai pun, kerana engkau telah membiarkan waktu salat berlalu dengan sengaja tanpa salat. Maka jelas engkau telah mendirikan waktu salat, kau telah mendirikan salat yang telah ditetapkan waktunya di luar waktunya dengan sengaja, ya.